Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram bin Azmi daripada program Dakwah Islamiah. InsyaAllah pada video kali ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan mengenai tajuk istihsan. Okey, ini adalah apa yang akan kami bentangkan pada video ini. Antaranya ialah definisi istihsan, jenis-jenis istihsan, golongan yang menerima istihsan dan golongan yang menentang istihsan. Definisi istihsan dari sudut bahasa, iaitu istihsan diartikan sebagai baik. Ulama juga ada memberikan definisi istihsan dari sudut bahasa. Antaranya ialah Ibnu Manzur. Beliau berkata, istihsan berasal daripada perkataan Hasan yang bermaksud baik. Manakala Al-Fairuzabadi menyatakan maksud istihsan ialah menganggap sesuatu sebagai baik. Dari sudut istilah pula, istihsan mempunyai pelbagai definisi yang diberikan oleh para ulama sesuai dengan tinjauannya masing-masing. Antaranya ialah Imam Malik menyatakan istihsan bermaksud beramal dengan dalil yang lebih kuat antara dua dalil. Seterusnya, Al-Basdawi mengutarakan istihsan sebagai pengkhususan qiyas dengan dalil yang lebih kuat darinya. Dan akhir sekali, Imam Al-Sarazi yang merupakan tokoh terkemuka dalam mazhab Hanafi. Beliau menyatakan istihsan boleh disebut sebagai meninggalkan hukum yang sukar dan mengambil hukum yang ringan kerana masalah. Dan kaedah ini merupakan salah satu usul agama Islam dan selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya, Allah SWT mahu memberikan kemudahan kepada kalian dan dia tidak mahu memberikan kesusahan kepada kalian. Itu sahaja daripada saya mengenai definisi istihsan. Nama saya Muhammad Muzaffar. Saya akan menerangkan jenis-jenis istihsan. Jenis-jenis istihsan ini terbagi kepada 6, iaitu istihsan dengan nas, istihsan dengan ijma', istihsan dengan tradisi, istihsan keadaan darurat, istihsan dengan maslahat, istihsan qiyas, qafi. Istihsan dengan nas ini ialah bermaksud perkara pada setiap masalah yang menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeza kaedah yang ditetapkan yang mempunyai nas daripada Allah SWT. Di antara contohnya, jual beli secara bertepah, ia merupakan kegiatan jual beli suatu barang yang belum ada di tangan penjualnya. Qiyas pada asalnya haram menjalankan kegiatan jual beli yang belum ada barang di tangan penjual kerana ia tidak sah di sisi syarak. Rasulullah SAW melarang jual beli suatu barang yang tidak ada di tangan penjual ketika akad. Seterusnya ialah istihsan dengan ijma'. Istihsan dengan ijma' terhasil setelah semua mujtahid bersepakat tentang sesuatu masalah yang berlawanan dengan kaedah umum pada masalah serupa dengannya. Contohnya ialah tidak sah jual salam jika dikiaskan dengan akad jual beli. Ini kerana benda yang diakadkan belum wujud dan tiada semasa pelaksanaan akad berlangsung. Oleh kerana jual salam adalah sesuatu yang baik dan menjadi satu keperluan kepada masyarakat, maka ulama telah bersepakat bahawa hukum jual salam adalah harus dan boleh diamalkan. Nama saya Muhammad Akwa Hakimi bin Muhammad Nur Nazli daripada program Diploma Dakwah. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk berkenaan istihsan dengan tradisi yang lebih dikenali dengan kebiasaan. Apa yang dikatakan dengan istihsan seperti istihsan tradisi ni? Menurut pendapat sebahagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak seperti mewakafkan buku, kenderaan dan barang-barang lainnya. Menurut kaedah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak sepertinya tanah atau bangunan. Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi kerana sudah menjadi adat di dalam lingkungan tersebut. Antara contoh istihsan dengan tradisi adalah, contohnya menurut fiqh mazhab Hanafi, antara prinsip umum harta wakaf hendaklah berkekalan dalam tempoh yang panjang. Berdasarkan prinsip ini, maka tidak harus mewakafkan harta alih kerana ia cepat rosak. Sebaliknya, Imam Muhammad bin Hasan daripada mazhab Hanafi mengharuskan harta
wakaf atau alih kerana ia menjadi kebiasaan atau adat masyarakat mewakafkannya seperti buku-buku. Oleh itu, ia dibolehkan atas dasar itisan yang menyalahi prinsip umum dan pegangan Imam Abu Hanifah sendiri. Seterusnya, kita pergi dengan itisan dengan keadaan yang darurat. Apa yang dikatakan dengan darurat ini? Iaitu berpindah daripada hukum asal yang telah ditetapkan pada sesuatu masalah kerana terdapat darurat yang menghendakinya berpindah daripada hukum asal tersebut. Dekat sini menerangkannya, maksudnya bila terjadi sesuatu darurat itu, ia berpindah daripada hukum asal itu. Okey, saya bagi contoh. Seperti membersihkan sumur yang terkena najis hanya dengan mengambil sebahagian dari sumur itu. Menurut kias, air sumur tersebut tidak boleh dibersihkan lagi kerana alat untuk membersihkan air itu sudah terkena najis dan tidak mungkin dibersihkan. Tapi menurut itisan, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebahagian airnya sahaja. Kerana mengeluarkan air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Itulah yang dinamakan dengan darurat yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Jadi itisan dengan keadaan darurat ni ianya dapat memudahkan urusan manusia kerana ia darurat. Nama saya Muhammad Amri Syahir bin Asifi. Saya daripada Diploma Dakwah Islam ya. Saya akan menyambungkan istihsan dengan maslahah. Okay, yang bermaksud beralih daripada satu hukum pada satu-satu masalah yang telah menjadi kaedah umum kadar hukum yang lain kerana maslahah yang tertentu. Okay, contohnya, mengikut prinsip umum, tidak harus diberikan zakat kepada Bani Hashim kerana pada masa dahulu, golongan tersebut mendapat habuang daripada harta rampasan perang. Apabila sudah tidak ada lagi peperangan, mereka menjadi golongan yang tidak mampu dan mesti dibantu dan diberikan zakat. Okay, maknanya, hukum asalnya tidak boleh oleh kerana istihsan dengan maslahat ataupun darurah, maka golongan ini dapat dibantu dan diberikan zakat. Seterusnya, istihsan kias kafi yang bermaksud kias yang kurang jelas ilahnya manakala kias jali yang lebih jelas ilahnya apabila kias kafi berhadapan dengan kias jali. Kias kafi ini dikira lebih kuat daripada kias jali bila ia mempunyai kesan yang lebih kuat dan lebih sahih pada dasarnya. Okay. Contohnya seperti menetapkan sucinya air sisa minuman burung buas seperti belang. Sedangkan menurut kias jali, sisa minuman burung buas dianggap najis, akan tetapi menyatakan kesuciannya mengkiaskan kepada sisa minuman manusia. Kerana burung buas meminum air dengan paruhnya yang termasuk bahagian tulang yang suci. Dan hukum ini dihasilkan daripada istihsan. Nama Tengku Amir Hazim bin Tengku Johan daripada Diploma Dakwah Islamiah. Saya akan menerangkan golongan yang menerima istihsan dan golongan yang menentang istihsan. Okey, golongan menerima istihsan ni adalah golongan yang dianggap layak menerima keringanan, pencegahan atau sokongan dalam bentuk pengecualian cukai atau tanggungjawab kewangan lainnya. Okey, biasanya golongan ini termasuk fakir miskin. Golongan mustada'afin iaitu golongan yang lemah. Okey, pendatang dan pelarian dan juga serta orang yang berhutang. Golongan ini juga menerima istihsan yang telah berhujah dengan menggunakan dalil Al-Quran, Sunnah dan dalil akal seperti mana disebutkan dalam dalil Al-Quran surah iaitu surah Az-Zumar ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Ayat ini menunjukkan keharusan istihsan dalam semua keadaan termasuk juga sebagai sumber hukum syarak. Seterusnya, golongan yang menentang istihsan. Golongan yang menentang istihsan ni berhujah dengan mengatakan istihsan tidak boleh dianggap sebagai salah satu dalil syarak kerana istilah di sisi mereka bermaksud mengeluarkan hukum syarak. Berdasarkan hawa nafsu semata-mata dengan tujuan untuk memberi kemudahan kepada manusia. Oleh itu, semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka telah dikritik semula kerana ia tidak bertepatan dengan konsep istihsan yang sebenar dan telah keluar daripada tempat perselisihan iaitu di kalangan ulama.